Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah pada hari ini kita akan belajar berkenaan ada berkenaan faktor yang mempengaruhi pemilihan amalan universal dan selektif dalam sesebuah negara ataupun mana-mana konteks lah. So basically kuliah ni kita akan go through all of these factors lah. So basically overall kita ada 7 faktor. 7 faktor. So, faktor yang pertama adalah ideologi kebajikan dipegang oleh masyarakat. Kedua adalah model kebajikan sosial negara. Ketiga adalah keadaan ekonomi negara. Keempat, jenis atau model masyarakat yang ingin dibentuk. Kelima adalah merupakan kumpulan sasar bantuan. Dan keenam adalah merupakan keadaan sosial semasa. Dan ketujuh adalah merupakan latar belakang historical, sosial dan politik masyarakat. Jadi daripada 7 faktor yang kita belajar ni, faktor yang pertama iaitu berkenaan ideologi kebajikan dipegang oleh masyarakat ni kita dah go through, kita dah went through dalam kelas yang bertajuk ideologi kebajikan beraliran kiri dan ideologi kebajikan beraliran kanan. So basically kita nak recap balik lah apa yang menyebabkan sebab kerana ideologi kebajikan dipegang oleh sesuatu masyarakat, dia mempengaruhi pemilihan sama ada nak go for prinsip universal atau prinsip selektif. So we touch this a bit dalam masa kita belajar berkenaan ideologi berlawan kiri dan ideologi berlawan ke kanan, di mana mereka punya tendency mereka lebih kepada prefer ke arah mana kan, bagaimana mereka nak melaksanakan sistem kebajikan sosial dalam negara mereka itu. So kita go yang pertama. So kalau kita tengok prinsip pertukaran sosial yang kita kata macam dia mendasari pemberian bantuan sosial awam, dia ada hubungan rapat lah dengan sosial dan politik, konteks sosial dan politik ni, yang kat tempat mana tempat tu wujud. Maknanya bergantung kat tempat konteks sosial dan politik mana sebuah tempat tu. Sebab dia politik dan sosial yang dipegang oleh masyarakat ni sentiasa dia mempengaruhi operasi sistem kebajikan sosial sesebuah negara. Ideologi kebajikan ni adalah macam kita tengok apa ideologi kebajikan ni adalah sekumpulan idea atau nilai saling berkaitan yang membentuk pemahaman masyarakat terhadap suatu masalah dan cara-cara untuk bertindak balas dengan masalah tersebut. Maknanya kalau masyarakat anggap pemberian bantuan sosial awam itu percuma akan menyebabkan penerima yang malas dan suka bergantung pada kerajaan. Jadi prinsip peruntukan sosial selektif tu lebih sesuai diamalkan. Kalau sebab apa? Sebab kita belajar dah dalam kelas lepas juga, prinsip selektif ni hanya benarkan individu atau kumpulan sosial yang betul-betul menepati syarat peraturan saja untuk yang layak untuk dipertimbangkan untuk diberikan bantuan lah kan. So dalam jangka masa panjang, benda ni jangka mampu mengurangkan pergantungan masyarakat kepada bantuan awam. So amalan sedemikian dijangkakan boleh dapat bina sikap berdikari dan berusaha dalam kalangan penerima bantuan kan. Seperti kita bincangkan dulu, ada dua jenis ideologi kebajikan yang dominan ni kan, iaitu ideologi kebajikan aliran kanan dan aliran kiri ya. So kedua jenis ideologi kebajikan ni ada penilaian tersendiri macam mana nak mereka decide sesuatu bantuan sosial itu perlu dibahagikan dan disampaikan kepada kumpulan sasar. So nilai utama yang dipegang oleh kedua jenis ideologi ni kan, kita akan tengoklah kan, kita dah belajar apa beza dia. Macam contoh antara haluan kiri haluan kanan ni, haluan kiri macam Marxism, socialism kan, dan demokrasi sosial kan. Kalau kanan konservatif dan liberal. Okay. So negara yang sokong ideologi kebajikan beraliran kanan ni, kalau kita tengok kita recap balik lah, basically negara yang sokong ideologi kebajikan beraliran kanan ni cenderung untuk jadi negara kebajikan model konservatif dan liberal kan. Dasar sosial kat negara sedemikian, dia amalkan ideologi kebajikan konservatif, dia bertiangkan berpaksi bertradisi dan agama. Okay? Sebab tu tanggungjawab memenuhi keperluan asasi merupakan tanggungjawab individu, keluarga dan komuniti yang dianggotai oleh individu. Kerajaan tak tanggungjawab untuk sediakan perkhidmatan atau program sosial bersifat universal kepada rakyat. So ideologi ini menentang idea pemberian bantuan awam secara mudah lah. Mana model kebajikan ni bersifat residual dan sangat-sangat bersifat sangat selektif lah. Sebab tu peraturan dan syarat kelayakan dalam yang kalau biasa kita tengok dalam negara liberal dan konservatif ni, dia bersifat ni sangat rigid lah, sangat ketat Okey. Negara yang kalau mengamalkan ideologi liberal ni pula,
dia anggap tanggungjawab kerajaan dalam menyediakan bantuan atau perkhidmatan sosial awam adalah minimum. Pasaran bebas adalah merupakan saluran ataupun strategi yang terbaik untuk tingkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Mana bantuan atau perkhidmatan sosial memang harusnya disediakan oleh sektor persendirian lah, macam sektor keluarga kan, ataupun sektor NGO jadi diri kan. Bukannya kerajaan, bukan kerajaan yang sediakan bantuan tu. Sebab tu kalau bantuan sosial awam, cara yang paling efisien untuk agihkan adalah menerusi satu sistem pemilihan atau selektif yang again agak ketat So, bagi negara atau masyarakat yang berpegang kuat kepada ideologi beraliran kiri ni pula, mereka ni cenderung menjadi negara berpaksi kepada Marxism, Socialism dan demokrati sosial. Seperti kita belajar dalam kuliah lepas juga. So, kalau kita tengok apa itu karakteristik atau ciri negara kebajikan Marxism ni, maknanya kalau kita tengok kapitalisme kebajikan ni kan, mereka ni macam melawan apa kapitalisme juga kan. So kapitalisme kebajikan ni banyaknya dia fokuskan kepada prinsip kuasa yang sama rata dimiliki oleh sama kuat lah sama tinggi di antara kelas pekerja kapitalis, mana bourgeois kan, bourgeois dan proletariat kan. Maupun kesatuan kerja yang ada yang mewakili kepentingan pekerja ataupun kerajaan yang lazimnya, yang kebiasaannya dia mewakili kepentingan negara dan kumpulan kapitalis So dalam ideologi ni, strategi kebajikan sosial yang biasa diamalkan adalah dia fokus kepada ni, dia ukur perkhidmatan sosial yang dibina dalam sistem pekerjaan yang diceburi oleh individu itu sendiri. Sebab tu dia bagi kelas pekerja, kelas kelas kapitalis kan. So sebab tu dia cenderung kepada program yang bersifat selektif dan universal, sebab dia tengok pekerjaan yang dipegang oleh individu itu baru dia dinilai bagaimana bentuk perkhidmatan sosial yang harus ditawarkan untuk setiap pekerjaan. Mungkin pekerjaan A berbeza bentuk perkhidmatan sosialnya berbanding dengan pekerjaan jenis B, pekerjaan jenis C dan D dan seterusnya lah. Okay. So balik semula, maknanya kalau dia cenderung kepada, kalau sebab dia fokus kepada sistem pekerjaan seluruh individu tu, sebab itulah bentuk sistem bantuan sosial dia lebih cenderung kepada program bersifat selektif dalam universal, iaitu program yang selektif dengan satu siri peraturan kelayakan jenis caruman terdahulu dan sistem papasan ataupun ganti rugi. Maknanya ideologi kebajikan sosialisme pula dia utamakan solidariti lah, strategi solidariti, kesamaan sosial, sama rata dan pendaya-upayaan. Kan? Intervensi kerajaan pula adalah sangat penting untuk tingkat kesejahteraan hidup masyarakat. Sebab tu rejim kerajaan dalam dasar sosial ni cenderung kepada pemberian bantuan secara universal lah. Sebab tu sebab kerajaan yang memainkan peranan penting dan menentukan bentuk perkhidmatan sosial harus diberikan kan. Sebab tu bentuk bantuan dia bersifat universal, sebab dia peranan kerajaan itu sendiri kan dalam terutamanya dalam inilah dalam socialism, Marxism kan. Okey. Sekali untuk yang kebajikan demokrasi sosial, dia utamakan tindakan kolektif dalam nak tindak balas dengan defisit keperluan, kekurangan keperluan defisit keperluan ni, kekurangan keperluan dan peluang sosial dalam masyarakat. Sebab tu ideologi kebajikan ni dia lebih cenderung untuk amalkan prinsip universal banding prinsip selektif dalam beri bantuan sosial awam. So ini kita nampak dah faktor pertama, bagaimana amalan ideologi kebajikan yang dipegang oleh sesebuah negara mempengaruhi pemilihan bentuk bantuan tu, sama dia nak bagi bantuan tu kan dalam bentuk dia mengamalkan sistem universal ataupun sistem selektif. Okey, untuk yang model untuk faktor kedua yang akan kita bincangkan yang mempengaruhi pemilihan universal dan selektif ni adalah model kebajikan sosial negara. So basically ada 5 model yang akan dibincang. Yang pertama model institusi, kedua model residual, ketiga model pencapaian industri, keempat model agen semula dan kelima model pelaburan sosial. So kita akan tengok kelima ini secara briefly lah. So untuk model institusi, dia fungsi utama dia model dasar sosial model institusi ni adalah untuk beri hak sosial yang sama untuk setiap individu kan. Model ni kecenderungan dia untuk dia suka amalkan prinsip universal dalam pemberian dan penyampaian bantuan sosial awam. Sebenarnya dalam kata lain, semua individu dalam sebuah negara dia yang memperoleh perkhidmatan, bantuan atau manfaat sosial awam yang ada,
tanpa ambil kira kedudukan sosial atau keadaan fizikal dia. Mana cara dia agih perkhidmatan, bantuan atau manfaat sosial awam ni dilakukan secara sama rata kepada individu, kumpulan sosial, kumpulan umur dan jantina. Semua individu ada hak yang sama ke atas agihan perkhidmatan, bantuan ataupun manfaat sosial awam ini. Kalau tengok yang model kedua pula, model residual ni pula, dia membasmi kemiskinan. Fungsi utama dia membasmi kemiskinan, kawal dan jamin keadaan, peraturan dan undang-undang sosial dalam negara. Okey. Dia mana keperluan asasi individu dan masyarakat perlu dipenuhi oleh institusi sosial yang paling rapat dengan dia. Contohnya keluarga lah, menerusi sistem pasaran. Institusi kebajikan sosial awam hanya membantu apabila macam institusi pasaran tu dalam macam saluran terdekat dia macam saluran keluarga kan, NGO yang bantu di peringkat komuniti tu gagal, baru kerajaan akan ambil alih peranan mengagihkan bantuan perkhidmatan atau manfaat sosial awam ni. So, tapi harus diingat, institusi kebajikan sosial awam ni hanya membantu apabila kedua saluran tersebut gagal menjalankan fungsi dan peranan dengan berkesan. Bantuan dengan intervensi sosial hanya diberikan semata waktu saja, iaitu hanya bersifat remedial saja kan. So, bantuan sosial awam diberikan secara selektif kepada kumpulan sasar spesifik dan dalam saiz yang minimum dan pada tahap yang tidak termampu oleh individu tu saja kan yang nak dibantu tu. Maknanya just setakat cukup-cukup makan je. Okey, kalau kita tengok model ketiga, itu model pencapaian industri. Fungsi utama dia adalah sebagai penyokong kuat dasar ekonomi negara. Okey, premis ataupun platform utama model ni adalah keperluan sosial harus dipenuhi dengan bekerja. Kena bekerja sebab mereka percaya menerusi saluran pasar buruh negara yang penuh dan produktif, barulah kesejahteraan hidup rakyat tu makin meningkat. Sebab tu bantuan sosial awam tu diselitkan ke dalam pelbagai program pekerjaan yang diagihkan secara selektif lah kan, berasaskan pekerjaan individu tu lah kan. Okey, kalau kita tengok model institusi agihan semula pula, dasar sosial berfungsi sebagai medium integrasi dan perpaduan masyarakat. Okey, agihan perkhidmatan bantuan sosial awam dibuat atas dasar kesamaan sosial. Maknanya semua anggota masyarakat negara ada hak, peluang dan akses yang sama terhadap perkhidmatan dan bantuan sosial awam. Perkhidmatan bantuan sosial awam khususnya perkhidmatan pendidikan, perkhidmatan kesihatan disediakan, diberi kepada semua dengan ukuran atau syarat kelayakan yang diberi syarat kelayakan tu maknanya dilakukan secara selektif dalam universal. Sebab dia bagi bentuk dalam bentuk pekerjaan kan. So ada macam pekerjaan A mungkin berbeza bentuk perkhidmatan sosial dia dengan bentuk pekerjaan B. Sebagai contohnya perkhidmatan sosial B dan bentuk sosial ditawarkan dalam pekerjaan C. Okay. So bergantung kepada jenis pekerjaan. So, sebab bentuk perkhidmatan bantuan sosial awam ni diselitkan dalam setiap pekerjaan yang ada kan, yang dipegang oleh individu tu. Okay, untuk model pelaburan sosial pula, fungsi dia adalah sebagai pemudah cara yang membantu dan membimbing negara untuk meningkat dan membangunkan kapasiti modal sosial dengan modal insan lah di negara kan. Kalau kita tengok kan, dasar sosial dia berintegrasi dengan dasar ekonomi. Maknanya it goes together lah, both dasar sosial dengan dasar ekonomi. Okay, dia bukan macam dasar sosial bawah kepada dasar ekonomi dan dasar ekonomi bukan bawah dasar sosial. It goes hand by hand lah maknanya. Okay, so modal sosial, kalau kita tengok maksud modal sosial sini kan, sebab dia macam ni pertingkatkan modal sosial ni adalah dia dasar sosial, dia perbaiki jaringan sosial atas setiap anggota masyarakat dan menyediakan pelbagai cara dan kaedah yang mampu membantu setiap anggota komuniti menyertai secara aktif pasaran buruh yang produktif. So untuk tingkatkan modal sumber manusia, dasar sosial ni dia fungsi dia dasar sosial bawah model pelaburan sosial ni, dia berfungsi untuk menyediakan pelbagai bentuk intervensi lah. Contohnya macam ada program atau skim pendidikan, program atau skim kemahiran ekonomi, berdasarkan ekonomi, dan skim kemahiran latihan dan pembangunan ekonomi juga. Yang maknanya di mana betul-betul program tersebut mampu meningkatkan keupayaan ekonomi individu dan komuniti. So keupayaan ekonomi ini seterusnya membolehkan individu dan komuniti itu beri sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi negara yang lebih mantap pada masa hadapan bila mereka dah stabil kan, bila mereka dah diberikan bantuan tu kan, mereka dapat mengupayakan diri mereka sendiri untuk menyumbang kepada ekonomi negara. So secara langsung keupayaan ekonomi individu dan komuniti akan dipercayai akan menyumbang kepada kesejahteraan hidup masyarakat yang lebih baiklah. Okey, sekarang kita pergi ke faktor yang seterusnya, iaitu keadaan ekonomi negara.
Keputusan sama ada bantuan sosial awam ni nak berikan secara universal ataupun selektif, dia bergantung juga kepada keadaan ekonomi negara kan. Secara praktikalnya, kalau keadaan ekonomi negara itu kaya atau memang kaya atau memang prosper lah, memang prosperous, mana makmur lah, mana bantuan diberikan kepada semua rakyat ni tanpa tanpa dikenakan sebarang syarat kelayakan. Sebaliknya kalau keadaan ekonomi negara mundur, jumud atau ada banyak masalah, kerajaan negara tu mengalami situasi ekonomi ini tak ada pilihan selain daripada mengenakan pelbagai syarat kelayakan ketat untuk make sure hanya yang betul-betul layak dia dapat akses kepada bantuan ataupun sebarang bantuan perkhidmatan progres sosial awam ni. So ada hubungan yang rapat lah basically kalau kita nampak di sini antara pertumbuhan ekonomi negara dengan tahap kebajikan sosial. Negara yang ada pertumbuhan ekonomi negara yang berangsangkan biasanya sebuah negara yang kebajikan yang baik lah. Dalam kata lain, dia dapat sediakan pelbagai bentuk perkhidmatan dan infrastruktur sosial kepada rakyat dia. Mana kata pengeluaran ekonomi yang macam ni yang tinggi, yang memang high performance punya ekonomi, dia boleh macam menyebabkan kerajaan negara tu ada keupayaan untuk gunakan lebihan sumber yang dia ada untuk pembangunan sosial negara. Sumber ekonomi yang macam berlebihan, mereka boleh kongsi lah dengan pelbagai cara kan, untuk sediakan pelbagai perkhidmatan sosial kan. Macam contoh kita tengok di negara maju macam Jepun, Jerman, Sweden dengan UK, Britain kan. Misalnya dia memang boleh dapat sediakan pelbagai jenis bantuan lah, perkhidmatan sosial secara percuma dan universal kepada semua rakyat dia. Tapi kekayaan sumber negara bukan ada faktor yang dominan lah, faktor penentu utama untuk pengaruh sama ada sebuah negara itu pilih melalui universal ataupun selektif. Sebab kadang-kadang ada masa dia nilai, norma, persepsi dan ideologi dipegang oleh masyarakat, dia bentuk prinsip yang dipilih. Kan, saya bagi contoh kat slide kat sini, nampak di UK sebagai contoh, kebanyakan skim manfaat sosial satu masa dahulu diberikan secara universal kepada semua individu ataupun kumpulan sosial, memang telah dihentikan dan mula diberikan secara selektif dan bersyarat. Situasi ni dikatakan mempunyai kaitan rapat dengan transformasi ideologi dan persepsi majoriti daripada masyarakat dia kepada ideologi third way ataupun cara ketiga. So motor politik cara ketiga yang terkenal itu maksudnya tak ada hak tanpa tanggungjawab. Maksudnya dia push individu masing-masing, mendesak individu untuk jalankan tanggungjawab sosial, ekonomi, politik masing-masing dulu kan, sebelum dia ni layak dipertimbangkan untuk diberikan bantuan. Maknanya idea third way ni, motor politik third way ni, dia menukar pemberian bantuan sosial awam daripada hak kebajikan kepada masyarakat aktif, di mana masyarakat tu harus memainkan peranan dia terlebih dahulu sebelum mereka harus dipertimbangkan untuk diberikan bantuan. Maknanya ditukarlah pemberian bantuan sosial awam daripada hak kebajikan kepada pemberian selektif yang bersyarat. Sebab tu kita nampak ni macam revolusi lah, kata revolusi ataupun peralihan sosial daripada kebajikan masyarakat kepada masyarakat aktif. Dan faktor yang seterusnya adalah merupakan model masyarakat yang mahu dibentuk. Okay? Perkara lain yang ada pengaruh besar ke atas amalan pertukaran sosial pemberian bantuan awam ni adalah jenis masyarakat yang mahu dibentuk. Dia tengok sebab tu faktor model masyarakat yang boleh bentuk ni juga berkait rapat dengan ideologi kebajikan yang kita bincang tadi tu, aliran kiri dengan aliran kanan. Maknanya pemberian bantuan sosial awam secara percuma universal adil, kadang-kadang orang kata kalau pemerintah ingin bentuk masyarakat yang bergantung harap kepada pemerintah, tak pandai berdikari, malas berusaha ataupun tak ada inisiatif untuk berusaha. Kalau sebaliknya, ada orang kata amalan selektif memang agak berkesan untuk diamalkan kalau pemerintah ingin bentuk sebuah masyarakat yang murni, berbudi pekerti mulia, tak bergantung pada pemerintah kan, pandai berdikari dan rajin berusaha. Maknanya bantuan yang diberikan apabila perlu sahaja dan bantuan berkenaan diikuti dengan pelbagai kelayakan, ujian kelayakan dan peraturan kelayakan lah yang rigid kan. Berbalik semula kat contoh cara ketiga third way tadi tu kan, kat United Kingdom kan. Maknanya dia bukan sahaja mempengaruhi pemikiran politik, tapi dia juga mempunyai pengaruh yang kuat ke atas cara inspirasi pemerintah ataupun masyarakat terhadap masyarakat macam mana mereka nak bentuk in the future pada masa depan ni kan. Maknanya kata cara ketiga ni merupakan satu propaganda moral lah mengenai tanggungjawab individu, di mana semua ahli komuniti dan semua sektor sosial terhadap penyediaan dan penyampaian perkhidmatan sosial ni, tukukan di sini dan kolektif. Okay.
kalau kita tengok pengenalan dan pelaksanaan strategi cara ketiga di kebanyakan negara ni ada kaitan rapat dengan ideologi politik untuk bentuk sebuah masyarakat yang prihatin dan penyayang. Sebab dia nak masyarakat tu bantu satu sama lain, memainkan peranan dia dulu kan, memainkan peranan untuk mengeluarkan diri mereka daripada kesusahan tu kan. Jadi cara ketiga ni dilihat sebagai jalan kepada pembinaan dan pembentukan sebuah masyarakat yang prihatin dan penyayang. Maknanya dia cuba untuk hidupkan semula perpaduan organik, secara organik, bukan diberi bantuan sampai tak sudah-sudah. Maknanya dia hidupkan perpaduan organik dalam masyarakat, di mana masyarakat masing-masing berbantu satu sama lain kan. Ada perpaduan yang terbentuk secara organik antara setiap lapisan masyarakat tu kan, dalam masyarakat moden. So dalam masyarakat yang kuat perpaduan organik ni, biasanya setiap individu dan setiap status sosial berbeza dihubungkan dalam fungsi peranan tanggungjawab sosial yang sama kan. Contoh, kalau keluarga tanggungjawab untuk keperluan dan kepentingan setiap ahlinya dan bukan tanggungjawab kerjaannya. Begitu juga kalau kita tengok ahli sebuah komuniti kejiranan bertanggungjawab jaga keselamatan dan kebajikan ahli kejiranan ni kan. So makna kata semua anggota masyarakat, semua sektor sosial dalam masyarakat memang kena peka lah, sensitif dan bertanggungjawab dengan keperluan dan kepentingan bersama kepentingan bersama kalau nak wujudkan sebuah masyarakat yang sejahtera dan harmoni. Mana tindakan dan perpaduan kolektif macam sebegini boleh hapuskan sentimen negatif seperti individualistik, pentingkan diri sendiri, tak bertanggungjawab, tak bermoral, yang menjadi punca kepada pelbagai masalah sosial di luar sana lah. Ini semua hanya boleh capai kalau masyarakat tu, sebuah masyarakat prihatin dan penyayang tu berjaya diwujudkan. Okay. Inilah kalau kita tengok apa yang cara ketiga nak cuba capai lah. Dia nak cuba jalinkan kepentingan jaringan perpaduan antara network of unity antara jaringan perpaduan network of unity antara setiap individu dan setiap sektor sosial dalam masyarakat kan, dalam bertindak balas dengan kekurangan keperluan ataupun defisit keperluan dan masalah sosial wujud kan. Sebenarnya indirectly satu sistem perkhidmatan yang lebih komprehensif boleh terhasil sebab kan setiap individu memainkan peranan dia. Sebab tu kita tengok ciri terpenting sesebuah masyarakat yang sivil hanya boleh dibentuk melalui prinsip selektif, serangkaian peraturan kelaikan telus dan jelas. Sebab apa? Anggota masyarakat dia kebanyakannya dia dah ada aspek prinsip moral yang ada standard lah kan. So sebuah masyarakat yang bermoral adalah masyarakat yang produktif kan, dari segi sosial dan ekonomi. Produktiviti sosial ekonomi ni pula kita boleh cirikan dia dengan sikap rajin usaha, tak gantung pada kerajaan, tak ambil kesempatan daripada kemurahan hati pemerintah kan, contoh dengan cara minta-minta bantuan awam yang ada walaupun diri sendiri masih layak berdikari. Minta bantuan tapi pada diri sendiri layak untuk berdikari. So sebab itulah ramai ahli politik berdapat bahawa ciri masyarakat sivil yang positif dan murni hanya boleh dibentuk melalui satu sistem ni lah, prinsip selektif, serangkaian peraturan kelaikan yang telus dan jelas. Okey, sekarang kita pergi ke faktor yang keempat, kumpulan sasar bantuan. Okey, kalau kita tengok pelanggan utama sesebuah program perkhidmatan bantuan atau bantuan sosial awam adalah kumpulan sasar dia kan. Bantuan sosial disediakan untuk bantu individu dan sekumpulan sosial tertentu berhadapan dengan masalah dan keperluan sosial yang mereka alami kan. Bantuan yang diberikan seharusnya mampu membantu kumpulan sasar menyelesaikan masalah yang mereka alami atau memperbaiki keadaan hidup mereka. Okey. Agensi yang salurkan bantuan kepada kumpulan sasar, maknanya dia ni perlu arif lah, perlu dia memang sensitif, arif, memang cekap, dia faham dah dengan profil, ciri-ciri dan kekurangan keperluan yang dialami oleh kumpulan sasar mereka kan. Sebab kalau kita tengok in general lah, semua individu yang ada ciri khusus yang universal macam contoh cacat mental, orang tua uzur kan, kanak-kanak yang masih muda, ibu mengandung layak untuk mohon bantuan daripada mana-mana program bantuan yang bersifat universal. Contoh, apa bantuan universal yang boleh bagi contoh bantuan universal kat golongan macam ni? Contohnya rawatan kesihatan mental di hospital awam, perkhidmatan kesihatan untuk golongan berusia, perkhidmatan kesihatan untuk budak-budak kan, rawatan kesihatan ibu mengandung. Tapi ni tidak makna semua individu yang ada kesihatan vertikal ni berhak terima bantuan yang dikhususkan untuk orang kurang upaya. Contoh,
individu yang alami masalah kecantikan fizikal yang amat kritikal layak terima bantuan nak rehabilitasi vocational bagi contoh, ataupun kanak-kanak yang ada Down syndrome akan diukur dan nilai kecantikan mereka sama tak dengan kanak-kanak yang mengalami kecacatan hyperaktif, kanak-kanak bisu, kanak-kanak pekak dan kanak-kanak buta, sebelum mereka ni orang kata sebagai layak untuk bersekolah dalam sebuah sekolah khas kelas pendidikan khas yang sama. Sebab kenapa benda ni kita diberi perhatian yang teliti? Sebab kecacatan tersebut dia bawa bersamanya keperluan sosial yang berbeza. Sebab tu pengukuran dan penilaian yang spesifik bagi setiap jenis kecacatan yang berbeza tu kita perlu kita perlu sensitif. Sebab tu saya cakap pentingnya kita sesebuah agensi yang berbantuan tu dia perlu arif dan sensitif berkenaan profil kumpulan sasar mereka itu untuk diberikan bantuan tu. Okey. Dan faktor seterusnya adalah keadaan sosial semasa. Kalau kita tengok peraturan kelaikan yang diamalkan perlu bersifat anjal ataupun fleksibel. Apa maksudnya? Maknanya dia boleh berubah dan boleh beradaptasi dengan perubahan yang berlaku dalam masyarakat. Peraturan kelaikan yang tak fleksibel mungkin jadi lapuk atau tak sesuai diamalkan dalam keadaan semasa. Sebagai contoh, peraturan kelaikan yang pada tahun 1970-an mungkin tak relevan nak digunakan pada tahun 2000 kan. Sebab tu pengetahuan mengenai hal yang berlaku pada masa kini sangat penting untuk kita unjurkan kuantiti, jenis dan strategi pemberian bantuan awam yang berkesan kan. Malapetaka awam sebagai contoh dia, macam bencana alam yang sering berlaku sejak belakangan ini, contoh banjir kan, dan andaian bahawa setiap individu pasti akan berdapat dengan sekurangnya satu risiko contoh uzur ke, sakit ke, ataupun pencari nafkah utama ke, keluarga meninggal ke dunia ke atau melahirkan anak, dan mereka dalam hal individu mesti akan mengalami satu bencana lah dalam kehidupan mereka kan. So sebab itulah benda ni boleh jadi petunjuk semasa untuk mendorong benda ni, tengok jenis bencana ni, kita sentiasa kalau kita review, kita teliti karakteristik ciri dia, benda ni akan sentiasa mendorong penelitian semula, kita teliti semula amalan peraturan kelaikan yang berasaskan ganti rugi ataupun papasan dalam sistem bantuan sosial awam. Sebab itulah kita kata pemberian bantuan, sistem pemberian bantuan sosial awam ni kena bersifat dinamik. Dia bergantung kepada bencana alam. Dulu tak ada COVID, tak ada yang COVID ni unprecedented crisis, tak pernah berlaku sebesar skala macam ni kan. So apa bentuk insurans, apa bentuk bantuan, apa bentuk polisi yang boleh dibina ataupun dicadangkan bagi mengelak lagi kejadian sedemikian berlaku pada masa depan, di mana kebanyakan kerajaan di dunia ni tidak bersedia sama sekali dengan kesan ekonomi yang begitu dahsyat akibat pandemik COVID-19 yang menutup banyak perniagaan dan syarikat besar kan. Terutamanya dalam sektor pelancongan sebagai contoh. Okey. Sekarang kita pergi ke faktor yang terakhir, iaitu latar belakang sosial dan politik masyarakat. Again, ini berkait juga dengan ideologi politik belah kiri dan belah kanan. Mana sebuah program sosial baik adalah program yang dibina berdasarkan latar sejarah sosial, latar ekonomi dan politik masyarakat ataupun negara tersebut kan. Sebab apa? Sesebuah perkhidmatan sosial dibina konsisten ataupun inline, mana dia tak berlawanan dengan objektif sosial, ekonomi, politik negara itu, maka dia mudah nak capai lah. Maknanya tidak menerima tentangan daripada masyarakat setempat kan. Contoh kalau kita tengok negara Malaysia, kebanyakan perkhidmatan sosial negara dia berasal daripada objektif nasional pada era kemerdekaan tahun 1940-an itu, tahun 1940-an itu, dan era pembangunan 1970-an itu. So kalau kita tengok kan, empat objektif ekonomi, sosial, politik pada era tersebut pada 1970-an ni, nombor 1 membangun dan memajukan pertumbuhan ekonomi negara. Nombor 2, membina perpaduan atau penyatuan nasional yang kukuh. Nombor 3, menyusun semula struktur sosial yang wujud dalam masyarakat supaya kurang sosial dan ekonomi masyarakat seimbang terasa. Dan keempat adalah untuk untuk membasmi kemiskinan yang melanda kehidupan masyarakat. So semua perkhidmatan sosial negara kemudiannya dirancang dan dibinalah peraturan kelaikan untuk menelitilah siapa yang layak mendapat akses kepada bantuan tersebut kan. So kalau kita tengok dekat Malaysia ni kan,
Ada juga perkhidmatan sosial diberikan secara universal, ada juga perkhidmatan sosial diberikan secara selektif, kan? Tapi perkara ini lakukan harus difahami, perkara ini lakukan untuk capai mana-mana satu atau kesemua objektif kepapat objektif ni lah, kan? Okey. Pemberian bantuan dan manfaat sosial awam sebenarnya kalau kita tengok adalah satu proses yang rumit sebab proses tersebut berdasarkan prinsip universal dan sebagai apa kata macam mana kata, sebab dia rumit, sebab prinsip universal selektif ni dia dilihat sebagai alat tau yang digunakan oleh politik dan pemerintah untuk justifikasi kenapa keperluan satu bantuan atau manfaat sosial tu diwujudkan dan disampaikan kepada individu tertentu ataupun kumpulan sosial yang tertentu. Sebab tu pentadbir perkhidmatan, program, bantuan, manfaat sosial perlu buat pertimbangan sama ada memberi secara universal ataupun selektif. Jadi mereka ni terperangkap lah dengan kelemahan dan kekuatan yang dimiliki oleh prinsip universal selektif. Sebab kedua prinsip ni ada kekuatan kelemahan tersendiri seperti yang kita bincangkan dulu, kan. Jadi selain pada kekuatan dan kelemahan yang dibincang yang dimiliki oleh prinsip universal dan prinsip selektif ni, dia juga dipengaruhi oleh macam beberapa faktor sosial yang sentiasa berubah. Dulu masyarakat dulu buta IT contoh. Sekarang semua dalam media sosial, semua Twitter, Facebook, IG apa semua. So very laju. Kalau ada macam contoh berita sesebuah keluarga tu tidak diberikan bantuan, laju je kena condemn, kena viral ke sebagai contoh. Jadi sistem tu harus dipertingkat dengan cekap lah untuk mengelakkan perkara sedemikian, juga mengelakkan imej buruk dikaitkan dengan agensi, kan. So perubahan-perubahan sosial ni memang kita nampak lah macam itulah bagaimana perubahan sosial ni dia mempengaruhi lah pertimbangan anggota masyarakat sama ada sesuatu bantuan sosial awam tu diberikan secara universal ataupun selektif, kan. Kalau kita tengok pun selektif lah, dia ada serangkaian ujian kelayakan yang ketat, kan, untuk pilih individu yang layak diberikan bantuan. So ujian kelayakan ni pula sering jadi perbincangan lah kepada practitioners, industry practitioners dan ahli akademik, sebab kegagalan dan kejayaan penyampaian sesebuah program sosial memang sering kali dikaitkan dengan ujian kelayakan. Ada ujian kelayakan yang terlalu terbuka, ada ujian kelayakan yang terlalu ketat. So nak cari the sweet spot tu, the right balance between ketat dengan terbuka tu, kan. So kita tak boleh juga at the same time kita tak boleh juga buat ujian kelayakan yang terlalu bersifat stigma, membawa pelbagai orang kata negatif punya persepsi, kan, persepsi negatif kepada penerima bantuan sehingga kan individu yang nak dapat bantuan tu tak mahu tampil ke hadapan untuk dapat terima bantuan. Jadi sebab tu kita kata ujian kelayakan sering kali jadi alat permainan para pengamal dan sistem kebaikan sosial di sebuah negara sama ada nak beri bantuan secara universal ataupun selektif. Sebab tu topik ini agak menarik kerana dinamiknya agak kompleks dan ianya berkait dengan apa yang kita saksikan dalam kehidupan seharian kita, kan, di sekeliling kita. Terutama sekali kalau ada berlaku tragedi bencana banjir yang berlaku sekarang ni, dan ataupun terjadi ribut taufan, berlaku di negara lain di luar Malaysia tu. So apakah bentuk bantuan atau sosial awam yang diberikan setelah berlaku bencana-bencana sedemikian? Adakah tindakan kerajaan itu responsif? Adakah cara yang memberikan bantuan itu berkesan? So pelbagai dimensi tersebut sentiasa dinilai dan diperhatikan oleh rakyat dan masyarakat setempat. So it's not easy to be sebagai salah seorang ahli ataupun pembuat keputusan yang membuat keputusan bagaimana nak mengakhirkan bantuan perkhidmatan sosial ni kepada masyarakat yang memerlukan. Okey, setakat itu sahaja kelas kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.